الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ketiga. Itu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih daripada 70 cabang. Yang paling istimewa dan utama ialah ucapan la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi pada minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan biodata perawi hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ketiga ini dari beberapa perkara lah, beberapa sudut. Yang pertamanya, dalam hadis ini disebut, Nabi sebut cabang iman itu ada banyak, sehingga disebut bid'un wa sab'una syu'bah, mana lebih daripada 70 cabang iman itu. Jadi kenyataan Nabi yang menyebutkan bahawa syu'bah iman itu, cabang iman itu lebih daripada 70. Hal ini terdapat dari riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ini hak sebut tu sebab dia berbeza-beza hadis, hadirin dan hadirat. Hadis itu tidak sama. Ada sebut 70, ada sebut maknanya angka yang lebih bawah lagi daripada 70 tu. Dan dalam riwayat Bukhari tersebut lebih daripada 60 cabang, bid'un wa sittuna syu'bah. Di dalam riwayat Bukhari tersebut lebih daripada 60 cabang. Jadi tak serupa. Jadi hak tadi dalam setengah-setengah kitab sebut cabang iman ini sampai 70, seperti dalam Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan sebagainya. Dalam Bukhari sendiri tak sampai 70, 90 lebih saja. Dalam riwayat lain pula ada sebut sampai 64 cabang iman itu, ada sampai 77 dan macam-macam lah, banyak riwayat. Sedangkan pokok perbincangannya, apa yang nak disebut adalah berkait dengan pecahan keiman itu, syu'bah iman itu. Jadi zahirnya riwayat berkenaan kelihatan bertentangan dari sudut angka itu, sebab dia berbeza-beza. Itu dari segi zahir. Tapi sebenarnya tidak wujud sebarang pertentangan antara riwayat-riwayat berkenaan, sebenarnya tidak. Ini mengikut syurah hadis, pensyarah-pensyarah hadis, ialah nampak beza lah sebab angka itu berbeza. Walhal yang dibincangkan itu sama, iaitu berkenaan dengan pembahagian ataupun juzuk ataupun bahagian-bahagian, atau disebut juga sebagai cabang iman itu. Sebenarnya tidak hadirat. Kerana apa tidak? Kerana angka-angka tersebut lebih menjurus kepada makna secara kinayah, yakni bahasa kiasan yang digunakan pakai untuk menunjukkan banyaknya jumlah cabang-cabang iman itu. Jadi makna sebut 70, 64, 60 dan sebagainya. Jadi angka yang berbeza-beza itu sebagai kiasan dari sudut bahasa, nak ayatnya iman ni banyak. Lebih-lebih lagi orang Arab ni kalau dia guna angka 7 ni, biasanya dia bukan nak tahdidul adad, itu tidak. Bukan ayatnya bilangannya setakat ini. Bukan ayat begitu.
Tapi dia nak ayatnya banyak. Bukan nak ayat terbatas angka itu. Tidak. Tetapi nak ayatnya banyak. Itu seperti mana yang dihurai oleh syurah hadis, pensyarah hadis. Jadi tidak berlaku pertentangan sebenarnya. Jadi jangan kita jadi pening benda-benda gitulah. Sepatutnya dia tak pening situ tu. Tidak jadi benda yang pelik situ. Tidak. Sebab itu perkara biasa. Perkara biasa. Misalnya 27 kali ganda semaya seorang yang semaya berjumuah dapat 27 kali ganda. 27. Betul lah kita kata 27. Jadi 27 itu tidak jelas 27 apa. Apa tamyiz dia? Apa tamyiz 27? 27 ribu ke? 27 sen ke? 27 ringgit ke? Tamyiz dia tu tak ada. Mumayyaz dia tu tidak ada. Apa yang hendak disebut maksud 27 tu apa? 27 ribu tu? Nak ayatnya banyak. Jadi banyak ni berapa sebenarnya banyak? 27 ribu ke? 27 ringgit ke? Tu tak tahu. Tu dia bergantung kepada nilai ibadat, kualiti ibadat seorang tu. Dia tengok situ. Tapi kok mana pun lebih daripada semaya seorang. Tu. Jadi hak ni pun ayatnya banyak. Email cabang email tu ayatnya banyak. Bukan ayat terbatas setakat 70. Kalau kita kata gitu, memang dia akan jadi bercanggah lah. Sebab hadis yang menyebutkan jumlah yang berbeza-beza tu hadis sahih lah ke? Semuanya hadis sahih. Jadi kita kena faham gitulah. Seperti mana yang difaham oleh para ulama. Dan sebenarnya penggunaan begini dalam bahasa mana-mana pun ada. Seperti kita misalnya. Kita kata berapa ribu kali dah ayat. Ribu ni maknanya dia angka yang atas pada ratus itu. Berapa ribu kali nak suruh ayat. Kalau orang tak faham, kalau orang baru-baru nak belajar bahasa Malaysia, mungkin dia kata banyak tu ayat tu. Maka start dengan ribu selalu tu dah. Padahal anak dia kata baru 3 kali. Tapi anak dia pun faham. Dia banyak tu nak ayat yang acak kali, bukan nak ayat 1000, nak ayat acak kali. Berapa yang dia nak ayat acak kali? Ayatlah berapa ratus kali. Dok sebelum campur dengan gerai kata. Dia campur dengan gerai. Sebab tak anak dia apa? Sebab tak anak dia tidak jawab. Anak dia kata, kita ingat molek mak ayat baru 3 kali baru. Anak dia pun tak jawab gitu. Kalau anak dia jawab gitu rasa dia boleh menggalain pula. Dia tidak setakat boleh angka 1000 tu. Dia boleh menggalain pula atas belakang tu dah. Sebab anak dia faham ini bahasa. Dia orang panggil bahasa. Bahasa ni kadang-kadang orang faham tidak zahir. Tak ada bahasa ni semua kena faham seperti zahir kalimah tu. Tak ada bahasa mana-mana pun. Mesti ada yang kita faham tidak seperti zahir. Kita faham maksud orang sebut dia nak apa di sebalik tu. Ni pun gitulah juga. Jadi tidak ada berlaku pertentangan dari sudut perbezaan angka-angka yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada pertentangan. Yang mana dalam hadis Ibnu Umar sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam ni sebagai sebuah khemah. Bunyal Islamu ala khamsin tu kan? Waktu tu bunyal Islamu ala khamsin tu makna dibina. Jadi orang Arab dah dibina tu di atas 5 asas. 5 rukun, 5 tiang. Itu gambarnya bukan rumah seperti yang kita faham, tapi itu bentuk khemah. Yang mana perkara itu sangat makruf di kalangan orang Arab. Bila sebut gitu, gambar itu kepada khemah, bukan kepada rumah. Rumah kita ni tidak buat dengan 5 tiang itu, lebih pada 5 tiang. Kalau 5 tiang kecil, benar rumah. Ini maksud sesuai dengan orang Arab. Nak ayatnya asas dia punya bangunan tu, gitulah kira-kira ni. Yang tegak teguh kerana tiang seri dan pancang-pancangnya. Tapi dalam hadis Abu Hurairah ni, Nabi SAW nak buat bandingan iman itu, Nabi tidak banding dengan bangunan, tapi Nabi banding dengan sepohon pokok yang subur, yang lengkap, yang sempurna. Mana pokok yang ada dahan, ranting dan sebagainya. Mana pokok yang subur. Jadi pokok yang segar dan sempurna akan menghasilkan buah yang sedap dan memuaskan hati penanam. Jadi bila kata pokok ni, orang kata pokok molek ni, semua orang tahu pokok molek ni lagu mana. Orang panggil subur dengan daunnya lebat, dahannya kita kata comel molek, kita pilih kenapa segar pokok ni. Orang makruf tu benda tu.
Jadi Nabi bandingkan iman ni lagu tu. Jadi iman yang sempurna akan melahirkan sifat-sifat yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Walaupun begitu, kadang-kadang yang berlaku sebaliknya, ada iman tapi tidak ada buah, ada pokok tapi tak ada buah. Jadi wajah syabah dia tu dari sudut zahir. Dari sudut zahir, Nabi nak banding dari sudut zahir. Seperti mana kita kata bila pokok tu nampak segar molek, maknanya umbi dia tu, asas dia tu mana kukuh. Asas dia tu makna molek, tunjai dia tu molek. Sebab kalau rosak akar, rosak dalam pokok tu, dia akan nampak pada buah. Buah tu jadi tak segar, nampak merah ataupun kecil. Daun tu nampak khotok, kita kata tidak licin molek. Sebenarnya rosak pada akar dia. Begitu juga iman ini pun hadirat. Walaupun iman hidup dalam, seperti mana pokok nampak segar kerana dalam dia tu, tunjang dia tu, akar dia tu sehat. Begitu juga iman seseorang ni, kita walaupun iman itu bersifat qalbi, bersifat hati nurani manusia, tetapi dia ada juga, dia keluar dalam bentuk yang zahir, dia keluar dalam bentuk melalui a'dha' dia, melalui anggota-anggota dia. Kita boleh tahu mana kalau orang iman ni molek semua, kita nampak dia tu molek. Nampak dia tu molek. Sebab sahabat tu lah, miskin ke kaya ke susah ke, tidak menghalang mereka melaksanakan ibadat itu. Bukan perkara itu menjadi penghalang. Kenapa begitu tu? Sebab dia ada satu benda yang sama. Orang kaya pun ada, orang ni, orang miskin pun ada. Jadi benda tu molek belaka. Orang panggil asas akidah tu. Menyebabkan kalau susah boleh semaya. Oleh kerana apa? Kerana tunjang dia tu molek. Kaya pun semaya, miskin pun semaya. Kaya pun pergi perang, miskin pun pergi perang. Sebab apa? Sebab tunjang dia tu molek, akar dia tu molek, iman dia tu molek. Tu Nabi nak ayat ni. Kalau situ molek, mu duduk dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, kalau iman itu, asas itu, tunjang itu dia molek, segar, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang molek lah. Sebab molek-molek hak luar ni dia tidak sama seperti pokok. Tidaklah sama satu batu. Tidak sama. Tapi pokok mana pun dia bergantung pada pokok itu sendiri, bergantung pada tanah sendiri dan sebagainya lah. Jadi apakah yang dikehendaki bila Nabi buat perbandingan lagu ni? Nabi buat bandingan seperti pokok. Dia kata kalau pokok ni bila segar, sehat, apa hasil yang dapat diperoleh oleh petani? Untuk apa pokok tu yang diharapkan daripada sebuah pokok tu ke dia? Buah lah kita kata. Manfaat dia bukan sekadar untuk tengok kesegaran dia tu. Hasil dia ke yang boleh diambil manfaat daripada pokok yang sehat, yang segar, buah dia lah. Begitu juga iman seseorang itu, apa yang diharapkan daripada kekuatan iman tu, apa dia? Amalan dia tu. Amalan, sama ada amalan itu berguna untuk diri dia sendiri, ada juga setengah amalan itu memang difardukan untuk orang lain. Hak kita panggil fardu kifayah, fardu ain lah kot. Fardu ain itu amalan dalam untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Selagi dia panggil amalan fardu kifayah. Hak tu untuk orang lain. Dia buat benda ni ada kesan kepada orang lain. Tu dia panggil fardu kifayah. Mana orang lain boleh ambil kesan yang baik daripada perbuatan dia. Misalnya kita kata fardu kifayah, kita payahlah kita buat sesuatu yang manfaat tu bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain. Itu panggil fardu kifayah. Misalnya kata kalau learning, kalau kita kecek dalam bahasa learning, saya kata ilmu teknologi. Tak kira lah teknologi apa. Jadi benda tu hati-hati lah. Walaupun kita kata tidaklah secara langsung nampak berkait dengan agama, secara langsung tidak nampak, tapi sebenarnya berkait. Berkait. Misalnya kita kata ilmu teknologi, ilmu IT, ilmu maklumat. Jangan. Kalau bahkan umat Islam akan ketinggalan kalau dia lupa pada itu, dia tak cara pada itu. Jadi kalau ada umat Islam mahir dalam bidang itu, sebenarnya perbuatan dia itu selain daripada memberi kesan yang nyata dari sudut pembangunan, dari sudut agamanya ke dia hilang dosa orang lain. Itu dia panggil fardu kifayah itu. Itulah itu dari sudut perbandingan. Kita kata khasiat perbandingan Nabi banding itu kenapa banding? Kenapa Nabi bandingkan iman dengan pokok itu? Kenapa? Sanilah. Mana banding itu bukan sekadar semata-mata perbandingan, tetapi perbanding katanya dia kehendakinya hasil dia. Mana kalau pokok segar ni buat apa? Kenapa nak pokok segar? Kerana nak buah.
Nak boleh rasa buah tu. Apa faedah kalau pokok segala lebat tapi tak buah kali habuk. Suk dengan tebal. Dia beli pakai cair. Tak reduk lagi ni main segar 10 tahun tadi 10 tahun segar lah tu. Tapi buah seputih pun tak ada. Segar pun kita tebal pokok lagu ni. Sehat pun tebal. Apa? Buat kerja. Begitulah juga hadirat. Kalau umat Islam ni beriman tetapi tidak menghasilkan maksud objektif iman itu, tidak memberi kesan pada masyarakat, tidak melaksanakan agama, mana tak dapat kesan baik. Tidak ada makna iman tu sebenarnya. Tidak sempurna iman tu. Tak ada faedah tu sebenarnya kepada diri sendiri, kepada orang lain. Tu. Jadi benda ni kalau kita tengok dalam konteks hidup sahabat, bila dia tanda iman dia kuat tu, apa dia? Tanda iman dia kuat. Bukan pergi semaya saja, bukan puasa saja, bukan zakat saja. Nilai dia dengan masyarakat itu, jawab baik kepada masyarakat. Siapa sanggup perang? Perang ni untuk dia, bukan untuk diri sendiri. Perang ni, berperang fi sabilillah tu antara hidup dengan mati, itu bukan kepentingan diri. Sebab tu ulama meletakkan bahawa pergi berperang menjadi fasil baina suhbah wan nifaq. Pergi berjuang di medan perang itu menjadi garis pemisah antara sahabat dengan puak-puak munafik. Tu ulama sebut dalam kitab. Sebab puak munafik ni dia hanya fikir kepentingan diri dia. Tapi orang Islam ni tak. Sebab dia diajar, bila kata kepentingan Islam, dia merangkumi seluruh kehidupan. Dia pergi perang itu kan apa? Kerana untuk agama. Bila untuk agama, untuk manfaat ramai. Dia tak kira ada dia mati pun. Padahal mati itu peribadi. Dia tak kira. Ini beza di antara suhbah dengan nifaq. Sebab tu bila sebut sahabat, dia tak ada unsur munafik. Tidak ada unsur munafik. Kita nak tengok huraian dari perkataan hadis ni sikit. Dalam hadis Nabi sebut adnaha. Kalau kita tengok dalam hadis ni disebut adnaha. Cuba tengok dalam teks hadis ni disebut adnaha tu. Wa adnaha imatatul adha. Cabang iman ni ada lebih 70. Hak utama sekali adalah syahadah, mengucap dua kali syahadah. Hak rendah sekali adna. Hak rendah sekali, hak paling bawah sekali, mana buat sesuatu yang mengganggu orang ramai yang berada di jalan raya. Buat teh susu, buat duit, buat batu besar, apa? Sebab benda tu menyusahkan pengguna. Hak tu buat hak tu sifat tindakan membuat benda-benda gitu daripada jalan raya tu, Nabi sebut dalam hadis sebagai salah satu daripada cabang iman, tetapi dia adna, yang paling rendah. Dan Nabi kata hayat sebahagian daripada iman. Waktu dia ada bincang selepas ni. Jadi adna tu, apa maksud adna tu? Apa yang dimaksudkan dengan adna tu? Yang paling rendah tu, rendah dari sudut apa? Rendah tu dari sudut apa? Jadi perkataan adna di sini mengikut pensyarah hadis lah, dalam huraian hadis disebut ada dua makna. Yang paling rendah tu mana dari segi martabat kedudukan tahap dia. Mana hak 70 tadi tahap dia tidak sama. Hak 70 lebih dia disebut sebagai cabang-cabang iman tu, dia tidak sama. Dia tidak sama dia. Ada yang kecil, ada yang sebab tu Nabi bila dia buat perbandingan ni memang tepat lah. Semua pokok kayu kita kata dah. Banyak dah tapi tak sama dah. Ada dah kecil, ada dah besar, ada dah tu sterik, ada dah tu kekok, macam-macam lah dah tu. Tapi orang panggil dah pokok belakang tu. Orang panggil cabai daripada pokok belakang tu dah tu. Dia tidak akan sama dah pokok. Begitulah juga cabang iman Nabi ayat. Nabi kata paling besar sekali ni la ilaha illallah tu paling besar sekali asal ni. Dah paling rendah sekali dari segi darjat kedudukan dia ni asal ni. Itu makna adna. Yang kedua, boleh je adna ni yang paling rendah ni dengan erti yang paling mudah untuk dibuat. Tak ada perlu kepada modal sikit pun kita kata. Hak paling rendah, paling mudah dibuat dan paling simple lah kita kata. Paling mudah untuk dilaksanakan. Dia boleh memberi erti dua makna. Itu maksudnya adna. Walaupun dalam bahasa Arab adna ni makna yang rendah. Adna ni dia makna lebih. Adna ni bahasa Arab boleh dengan erti paling rendah kedudukan. Boleh juga. Paling rendah. Arfa' tu paling tinggi. Tu.
Tapi dalam kisah hadis ni ulama tidak biasa gitu. Dia kata rendah tu boleh jadi segi darjat, boleh paling rendah selagi semua orang boleh buat. Kadang-kadang hadis tidak benda hak mudah ni, kadang-kadang orang tinggi tak boleh nak buat. Misalnya pemimpin, Perdana Menteri, bila nak buat ting ada jalan raya tu. Jadi hak benda-benda gini kadang-kadang dia tak boleh nak buat. Tapi hak tinggi dia boleh buat, mikir tu. Kemampuan berfikir untuk umat, untuk masyarakat bangsa tu orang kapur tak boleh nak buat tu. Tu besarlah pahala dia, sebab tu besar pahala memerintah ni. Kalau ikut syariat, kalau amanah besar. Tapi dia terlepas tak boleh nak buat ni sebab manusia ni, ulama kata tak mungkin dia boleh buat semua. Sampai Z aja tak boleh misal dia pakai driver duduk atas kereta pun, baca duduk atas kereta pun, mikir duk. Bila dia nak buat benda-benda gini no? Maknanya benda-benda ni terlepas bagi dia. Ini untuk orang kita lah, untuk kita orang kapur ni lah. Kita tak boleh buat hak besar-besar ni. Ni orang kita, untuk orang kita, untuk kemampuan kita buatlah ni. Hak ni pun termasuk dalam juzuk iman juga ni. Boleh masuk surga juga ni. Sebab apa hati-hati lah? Sebab Islam ni dia untuk semua orang. Bila kata semua orang, peringkat benda tu pun dia tidak sama. Sebab orang pun tidak sama. Jadi Allah taklifkan manusia berdasar kepada taqah dia, kemampuan dia. Jadi orang-orang kampung, kalau hak ni dia tak siap, mana nak buat ni? Dah lah hak lain tak boleh. Nak mikir tentang ekonomi negara. Rumah dia pokok calaman ekonomi. Lepas tu hak ni tak siap pula. Gapo dia jadi kita orang kampung ni? Tak ada. Sebab itulah kita kena faham mana kedudukan kita ni, kita kena. Sebab itulah ulama sebut bila nampak saja terbentai di hadapan kita benda hak baik, hak kita boleh buat, kita buat kan. Sebab kadang-kadang benda tu boleh jadi satu ketika dia tak ada peluang. Kita nak buat peluang. Janganlah kita mengharapkan peluang besar daripada kita. Takut tak boleh nak buat. Benda besar kita ni jenis nak buat benda besar. Ya, mari benda besar tak nak buat pula. Hak kecil ni tak pakai kita tak sih. Tu silap kadang-kadang. Itu juga kalau kita tengok dalam kitab-kitab ada itu pemikiran lagu tu termasuk taswilat minasyayatin, suatu bentuk penipuan daripada syaitan. Dia nak ganggu kita. Akhir sekali tak buat apa-apa kita. Nak buat bukan kelah kita nak buat benda lagu ni. Padahal benda tu depan kita dah peluang tu. Bukan kelah aku ni. Nak gi ke tandas masjid tengok ada nadi. Bukan kelah aku ni. CEO nak jiruh ke tu. Bukan kelah aku, kita pun lari dia lah lain. Kita kata kelah aku nak jiruh nadi dia bukan dia. Dia kata lepas tu duk sopah ketuk siap. Pada tu sejak 3 kali dah cuci masjid. Ya ada je manusia jenis bagi singgah-singgah. Jadi benda-benda gitu silap lah orang Islam. Silap orang Islam. Padahal dengan tarah dia setahu tu memanglah tidak layak, tapi bila terbuka gitu kalau dia buat dia besar pahala daripada orang biasa. Sebab kedudukan dia tu tinggi. Jadi perkataan afdaluha, Nabi sebutkan dalam hadis tu, iman ni, cabang iman ni ada 70. Hak afdalnya, hak paling tingginya adalah la ilaha illallah. Mengikut ulamanya, kata-kata afdaluha ini dia mengisyaratkan kepada hak-hak Allah yang perlu dijaga, dan yang paling istimewa adalah kalimah tauhid. Hak paling penting ni jaga hak Allah itu. Hak Allah mana kewajipan kita, orang panggil hablum minallah itu. Hak tu kita kena jaga benar berbanding dengan hak lain. Kalau berlaku bertembunglah antara hak Allah dengan manusia, kita kena dahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak laksanakan tuntutan agama, tapi orang marah misalnya, kita nak buat lagu mana? Kita tetap kena buat tu. Cuma pendekatan itulah. Kalau nak khilaf pun khilaf dari segi pendekatan. Tapi hukum mana pun agama Allah ni perlu diperjelaskan, perlu ditegakkan. Jadi perkataan adna dia mengisyarat kepada hak-hak hamba atau hak-hak sesama manusia, dan yang paling rendah ialah membuang benda yang mengganggu di jalan raya. Daripada gabungan maklumat ni hadirat, kita boleh faham satu perkara lain. Daripada kenyataan Nabi bahawa iman ni bid'un wa sab'una syu'bah, iman ini dia ada 70 lebih cabang. Lepas tu Nabi guna afdal dengan adna. Afdal difaham oleh ulama sebagai hak Allah yang perlu kita jaga. Adna ni merujuk pada hak hamba yang perlu kita jaga. Maknanya kita faham bila kata iman ini, dia bukan semata-mata berkait dengan Allah, tapi dia juga berkait dengan makhluk Allah. Tu. Janganlah kita fikir seseorang itu berimeh hanya dengan mengatik saja.
hanya dengan baca Quran saja, hanya dengan semaya saja. Tak, termasuk dalam imannya buat baik pada orang. Jaga maruah diri sendiri, jaga maruah keluarga, jaga maruah orang Islam. Itu termasuk dalam iman belaka. Walaupun zahirnya nampak tu kita dengan manusia, tetapi termasuk dalam iman juga. Ini maksud apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam kepada tanggungjawab terhadap Allah dan juga sesama manusia. Jadi bila kata beriman ni hadis kan, maknanya kita kena jaga Allah dan jaga makhluk Allah dalam konteks yang disebut oleh syariat. Inilah yang berbeza dengan agama-agama lain. Kalau agama lain bila kata sebut agama, bila sebut kata akhirat, bila sebut kata hidup dalam konsep keagamaan, dia mesti memisahkan diri daripada masyarakat, memisahkan diri daripada dunia. Kalau nak agama, kita kena duduk tempat khusus. Dia panggil makbat dia tu, tempat-tempat ibadat. Islam tidak gitu. Kita duduk kedai, duduk pasar, kita sedang melaksanakan agama tu. Duduk masjid, iyalah. Iyalah juga. Jangan kita fikir masjid saja tempat agama. Ketika semaya saja perlu kita jaga. Semaya habis kita jaga. Hak sunat-sunat pun buat juga. Lepas tu hak lain dengan jiran, korban anak hari dengan jiran, kita kata tak? Misalnya. Lepas tu beriman lagu tu. Jadi dia lah yang ada. Kalau kita tengok ke Islam ni, hak kita sedang anut sekarang ni memang beza dengan agama-agama lain. Maknanya tak selamat kalau kita semaya saja, tak selamat puasa saja, tak selamat jaga hak tu saja, tak selamat. Dia kena jaga semua setakatnya kita boleh, dan Allah Maha tahu kita mampu setakat mana. Jadi berkait dengan mampu buat tak mampu buat, dia berkait pula dengan ikhlas pada Allah. Bila seorang itu ikhlas pada Allah, salah satu tanda ikhlas tu dia buat berdasar kepada kemampuan dia. Jadi Allah tahulah dia beralasan atau tidak beralasan, Allah Maha tahu. Orang yang berikhlas dia tidak banyak alasan. Kecuali orang itu dia ada sifat nifat, dia akan banyaklah alasan dia. Jadi antara kemuskilan yang timbul bila Nabi sebut bahawa malu ini, mula-mula Nabi kata 70 lebih cabang iman. Hak afdalnya la ilaha illallah. Hak paling rendahnya imatatul adza 'anit tariq. Lepas tu Nabi sebut Nabi kata malu tu sebenarnya satu bahagian daripada iman. 70 lebih. Hak afdalnya syahadah. Hak paling rendahnya imatatul adza 'anit tariq. Maknanya banyak lagi tu. Kenapa Nabi sebut khusus bahawa malu al-haya itu adalah juz'um atau syu'batun minal iman ataupun juz'um minal iman? Kenapa Nabi sebut khusus malu tu? Ini ulama kita kira-kiranya dia muskil. Kenapa? Apa istimewa sifat malu ni? Apa istimewa sifat malu? Jadi kemuskilan pertama timbul, kenapa sifat malu disebut secara khusus? Banyak lagi, dah 70 lebih. Apa yang disebut malu secara spesifik, secara khusus tu kenapa? Jadi jawapannya ada dua sini. Yang pertamanya kerana sifat malu merupakan salah satu tenaga penggerak kepada lahirnya sifat-sifat baik yang lain dalam diri manusia, yang mana ianya juga merupakan sebahagian dari juzuk keimanan. Sebahagian dari juzuk keimanan. Daripada ni jawapan daripada syurah hadis, pensyarah hadis. Dia kata Nabi sebut malu tu kerana malu tu sendiri banyak lagi sifat yang lain. Tapi sebut malu tu kenapa? Kerana malu ni dia ada potensi, ataupun kita kata sebagai satu tenaga penggerak nak menimbulkan bakat-bakat ataupun ni orang panggil potensi baik dalam jiwa manusia, yang juga potensi baik itu dia terpendam dalam diri manusia, dia perlu digerakkan. Bakat itu biar keluar dalam bentuk yang nyata melalui anggota-anggota manusia tu. Jadi malu ni rupanya malu sebutir tu dia akan timbul beribu lagi, banyak lagi kita kata benda-benda baik dalam diri manusia. Sebab tu dari hadis Nabi sebut, idza lam tastahi fasda' ma syi'ta. Manusia ni kalau hilang sifat malu ataupun sifat malu dia terlalu kecil sehingga lemah, tak mampu nak menjadi penggerak pada kebaikan lain, orang ni bila tak ada sifat malu tu, dia akan buat apa saja. Dia fasda' ma syi'ta, buatlah nak buat apa, tak ada masalah. Tidak ada maruah dari itu.
Tidak ada pagar maya kita kata. Dia boleh buat apa saja. Kenapa? Tak ada sifat malu sekali. Walaupun kaya, walaupun cerdik suku, sifat malu suku. Cerdik jangan kira lah. Tiba-tiba perangai dia, sifat akhlak serupa dengan orang kapal tak mengaji. Cerdik jangan kira pahal mesti. Tapi perangai orang tak ada gamuk kita tengok. Nah, sebab apa tu? Ni salah satu kerana boleh ada sifat malu tu tak ada. Dia tak berasa malu. Jadi nak ayatnya malu tu besar. Ni kita bercakap dalam konteks malu hak lain tu semula lah tu dalam bab lain. Jadi nak ayat sifat malu tu gitu. Mana dia sebagai satu tenaga penggerak lah. Yang kedua, sifat malu merupakan naluri manusia dan berkemungkinan akan timbul pertikaian bila disebut ianya sebahagian dari juzuk iman. Jadi sifat malu ni merupakan naluri manusia dan berkemungkinan akan timbul pertikaian bila disebutkan ianya sebahagian dari juzuk iman. Sebab tu Nabi sebut takut orang kata, takut orang tidak nampak. Kalau Nabi tak sebut tu boleh jadi tak mungkinlah malu ni dikategorikan sebagai juzuk iman. Sebab apa? Sebab malu ni benda naluri. Tak royak pun dia ada sifat malu ni, bahkan orang kafir pun ada. Jadi Nabi kata tak. Dia tu satu juzuk daripada iman. Bila Nabi sebut gitu, jelaslah bahawa dia tu satu juzuk daripada iman. Tetapi dia akan timbul kemuskilan lain pula. Jadi bila sebut bahawa malu tu sebagai daripada iman, dan malu tu sendiri dalam masa yang sama dia tu bukan sifat orang Islam saja. Kerana dia tu naluri. Bila kata malu ni sifat naluri hak biasa, asal orang dia ada sifat tu. Tak kira lah dia tu orang Islam, orang tidak Islam, ada agama, kata ada agama, asalkan orang dia akan ada sifat malu ni. Dia akan jadi pening pula situ. Bukan pening maknanya timbul persoalan pula. Jadi bagaimana dikatakan malu sebagai daripada iman? Kalau nak kira dari segi makna tu bercanggah tu. Malu sebagai daripada iman. Iman ni tuntut tak. Iman ni termasuk dalam ikhtiariyah. Iman ni ada benda yang manusia boleh buat. Boleh nak, boleh tak sih. Boleh ada, boleh tak ada. Nak suruh ada pun boleh, nak suruh tak ada pun boleh. Iman ni kalau ada, orang panggil jadi orang Islam, orang beriman. Tak ada, jadi orang kafir. Orang tu lah. Tapi malu ni dia boleh ada belakang. Sebab dia ni termasuk dalam sifat fitrah manusia. Tak kira dia Islam atau kafir ke, dia tetap ada malu. Cuma kadar tinggi rendah malu tu dia tidak sama. Tapi malu tu sendiri ada. Jadi peninglah. Lepas tu kalau begitu dikaitkan malu sebahagian daripada iman. Sedangkan malu tu benda yang di luar daripada ikhtiariah manusia. Dia mari dengan sendiri. Sedangkan iman ni mari hasil daripada manusia faham, manusia nak. Tu iman tu, sebab tu iman ni tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Malu tak boleh paksa, dia mari sendiri. Cukup tahi dia mari. Iman ni tak gitu. Sebab tu untuk beriman, untuk orang beriman tu dia ada kewajipan dakwah pada dia. Tapi untuk malu tak perlu dakwah untuk malu ni. Jadi apa sebenarnya maksud Nabi sebut ni? Dia kata jawapannya ada dua juga. Pertama, Nabi sebut malu tu sebahagian daripada iman, walaupun dia berbeza dengan iman tu dari segi syiri dia, kerana Nabi nak isyarat pada kita bahawa sifat malu ni sangat besar, kesan baik dia. Bila seorang tu ada sifat malu, kesan baik dia tersangat besar. Iaitu antara kesan yang mudah disebut bila ada sifat malu ni, dia tak akan buat benda-benda buruk, benda-benda keji. Tu. Mana semakin tebal sifat malu manusia itu, maka semakin kukuh kedudukan dia untuk dia jaga diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan terkutuk itu. Dia tak akan buat bagaimana. Jadi perbincangan dia tidak habis setakat tu hadirat. Oleh kerana meninggalkan perbuatan yang keji itu sememangnya termasuk dalam batas ikhtiar manusia dan ianya juga merupakan tuntutan iman, maka punca kepada dikira sebagai daripada iman juga. Nabi sebut malu tu sebenarnya kerana melihat kepada bila seorang itu ada sifat malu, dia boleh mencapai keimanan. Jadi benda yang menjadi punca kepada beriman, objektif iman. Sebab iman ni dia iman ni maksud dia. Iman ni maksud manusia tu sanggup tinggal benda dia nak, kerana Tuhan tak beri. Tu ulama kata manusia ni dia sanggup buat benda yang walaupun dia berasa berat, dia berasa tak sih, dia sanggup buat kerana Tuhan suruh.
Itulah imannya. Jadi untuk jadi lagu dia ada sifat asap. Memang setiap orang ada. Dia benda tu bila dijaga, bila dibaca, dia boleh jadi tu. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Ni potensi malu ni. Sebab itulah dia kalau kita tengok dalam kitab pendidikan Islam, dia kata salah satu sukat yang wajib mesti kita berikan kepada anak-anak kita ialah menyuburkan sifat malu semasa dalam rumah tu lagi. Tak malu, tak malu, tak makan luar. Biar kadar budak kena ui hak tu. Mana kita pandai sifat malu daripada kecil lagi. Jangan kita moga budak kat biar dia tak pada. Kita tahu dah budak orang tua tak lain kecuali orang tua bermasalah. No. Memang kita tahu dah budak lain, tapi kita bui. Bui selalu. Persediaan awal kita kata untuk biar sampai satu ketika. Apa tu? Kerana benda tu dia, supaya potensi baik tu dia akan cepat subur tu. Gitu. Keduanya sifat malu yang dikira sebahagian daripada iman itu ialah yang digunakan pada tempat yang sewajarnya. Yang keduanya maksud Nabi. Ni dalam Nabi kata malu yang dikaitkan dengan juzuk iman itu bukan semua jenis malu. Ini malu yang sepatutnya, malu yang wajar, malu yang diletakkan kena pada tempat. Sebab dia ada juga malu yang tertutup. Dia ada juga malu ni sebagai sifat mahmudah pun ada juga malu ni kadang-kadang dia menjadi sifat yang mazmumah, ada juga malu yang dipuji, malu yang dikeji. Jadi hak maksud Nabi sebut malu yang dikaitkan dengan juzuk iman ni malu yang mahmud, malu yang dipuji. Misalnya malu nak buat jahat, malu nak bercakap bohong, malu nak tu. Jadi malu gitu, itu maksud dia nya. Sebab kalau nak kira semata-mata malu, tak mesti itu dikira sebagai juzuk iman. Baik, kemusykilan yang ketiga, bagaimana pula sifat malu itu dikira sebagai juzuk iman padahal orang bukan Islam juga mempunyai sifat malu. Ni pertamanya sifat malu yang ada pada orang kafir. Jadi ni kira-kiranya ulama kita nak buat koreksi berkenaan dengan malu yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Apakah malu yang sama yang ada pada orang kafir itu? Tak. Jadi bila malu ada pada orang Islam, ada pada orang kafir. Bila Nabi sebut sifat malu ni juzuk pada iman, bagaimana dengan malu yang ada pada orang kafir? Apakah malu yang dimaksud oleh Nabi ni yang dikait dengan iman ni malu yang ada pada orang Islam ke malu yang ada pada orang kafir? Ataupun yang keduanya ada beza ke malu yang ada pada orang Islam ni malu yang ada pada orang kafir? Ada beza ke? Supaya kita kata an-nazafatu minal iman. Bersih. Patut orang kafir ni kotor ke? Kau yang dimaksudkan bersih tu dikaitkan dengan iman tu bersih yang lagu mana? Sebab bersih ni ada juga pada orang kafir. Kadang-kadang orang kafir lebih bersih pada orang Islam. Hak ni pun begitu juga. Kadang-kadang malu ni, sifat malu ni lebih lagi ada pada orang kafir. Orang kafir lebih malu daripada orang Islam. Apa sebenarnya Nabi nak sebutnya? Jadi jawapannya sifat malu yang ada pada orang kafir sebenarnya adalah sifat malu hasil cetusan adat dan budaya semata-mata. Hak ni orang panggil ada secara biasa. Ada secara biasa, secara urfi dia panggil. Tu. Bukan jadi malu hak Nabi sebut ni malu hak dikaitkan dengan iman, malu hak hakikat. Hakikat malu yang sebenar. Sebab kita kata bersih. Apa hakikat bersih sebenarnya? Bersih ni bukan sekadar zahir, kena batin juga bersih. Tu baru orang panggil hakikat bersih. Baik. Kalau kita ambil kira bersih yang ada pada orang kafir, maka kebersihan yang ada pada orang kafir itu kira-kira tak kena penyakit lah di atas dunia ni. Kira-kiranya gitulah. Sebab dia bersih. Sebab biasanya kita kata penyakit dikaitkan dengan kekotoran. Baik, bersih tahu mana pun. Kalau sekadar bersih zahir, tapi dalam tidak bersih, orang panggil akidah tak bersih, buat ke dia? Paling tidak dia dapat nikmat kebersihan 60 tahun. Bangkit di hari akhirat, masuk neraka. Kita kata memang orang kafir tak hatulah kita duk kecek bagi Islam ni. Jangan kamu hanya bersih seperti mana orang kafir bersih. Orang Islam kena faham bila kita kata kita orang Islam boleh jadi dari sudut bersih sama bersih dengan orang kafir zahir. Bila kamu orang Islam
dia tak bolehlah hanya bersih dari sudut tu saja, sama dengan kafir. Dia tak sama. Mana tak samanya? Sudut tak samanya mana? Sepo juga malu ni hadirat. Orang kafir pada malu, kita pada malu. Tak okey bila orang kafir ada malu, orang Islam pada malu, tak okey malu tu sama. Tak sama. Malu orang Islam yang dikait dengan iman ni, malu lagu mana? Malu orang kafir ni yang tidak dikait dengan iman ni, malu lagu mana? Tu hak Nabi nak ayat ni hadirat. Tu Nabi nak ayat ni. Jadi hak malu, hak sunnah, hak dikait dengan iman ni, malu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya bab akidah, bab iman. Macam kita kecek ni, kita duk bincang ni bab iman ni, bab akidah ni. Okey, bab fiqh pun sesah itu. Ni kita kecek ni bab hakikat. Ni hakikat sungguhnya. Ni orang panggil ilmu hakikat ni. Kalau nak kata hakikat, jadi kalau hakikat lagu ni yang berorientasi ke hadis, yang menjadi sandaran hadis, insya-Allah hakikat ni hakikat yang tidak sesat. Sebab dia ada selagi ilmu hakikat tu, tu parah tu. Ni hakikat nenginya ni. Hakikat yang menyebabkan bila dia terima hak tu, dia jadi lupa pada tu. Dia tolak agama ini tidak hakikat sebenarnya. Budak pada kata ini karipat ni dia kata. Makrifat karipat ni tidak hakikat. Hakikat ni sebenarnya dia tidak. Ini ilmu hakikat sungguh. Tu sebenarnya dia. Jadi sebab itulah ulama kata kalau kita tengok hak Nabi sebut walaupun ringkas, malu sebagai daripada iman. Tetapi bila dihura, bila dibincang, sebenarnya Nabi nak membezakan sifat zahir yang ada pada kafir dengan yang ada pada Islam. Nabi nak memberi nilai tambah kepada sifat tu. Nabi nak memberi nilai tambah kepada sifat tu. Jadi malu hakiki yang dimaksudkan di sini adalah malu yang meletakkan tuannya. Mana orang yang ada sifat malu tu dia menjadi hamba Allah yang taat dan tunjuk padanya. Cuba perhati, bila sebut begitu ni berkait dengan akidah ni, berkait dengan iman. Orang kafir malu tahu mana pun dia tak akan tunduk kepada Allah kerana dia tidak Islam. Tiba-tiba orang Islam tu ada dah malu tetapi tak tunduk juga kepada Allah. Jauh-jauh kat Islam dia. Seolah-olah boleh kita pertikaikan gitu. Nabi nak ayatnya hakikat Islam gitu. Tu jadi maknanya hak ni harap bukan untuk kita nilau, ya kita nak nilai diri kita. Jauhlah aku ni Islam ya. Dah malu supaya orang kafir, tak ada beza. Kalau bersih pun supaya kafir. Lepas tu mana Islam aku yang dikatakan ya'lu wa la yu'la alai? Kok kata tinggi tu mana? Ni tempat tingginya. Malu sama-sama ada. Sama-sama ada malu. Kedua, tidak semestinya bila seseorang punya beberapa ciri keimanan dia terus menjadi orang mukmin. Sebagaimana tidak mesti dengan sebab adanya beberapa sifat kufur seorang mukmin akan terus menjadi kafir. Percaya atau tidak percaya, iman dan kufur adalah dua perkara yang berkait dengan hati. Tidak setiap perbuatan dan tindakan seorang manusia itu benar-benar menggambarkan apa yang dipercayai dan diyakini. Jadi yang kedua ni, perkara yang kedua ni, katakanlah seseorang itu ada dah ciri-ciri keimanan. Juzuk iman itu ada daripada 70 Nabi sebut. Katalah bila dia ada sifat malu. Hak zahir kita malu, berhalus kecek kasar pun tak buat. Maknanya ada sifat malu lah. Seperti yang kita tengok zahir dia. Tidaklah dia tu jadi orang mukmin lah, tak juga. Tak juga. Tu nak ayatnya. Kan itu satu juzuk saja. Gak iman dia tak boleh ambil juzuk lagu tu. Mentaka bila ada juzuk iman bersih, malu, maka dia jadi beriman selalu. Iman yang tinggi tak mesti. Tapi sudah ada dah. Boleh pahala dah tu dia. Tapi apa kemaknanya iman dia tu sempurna tak juga. Nabi kata 70, tak kisah sempurna dah. Malu. Jadi jangan kita cara bab malu saja. Setengah orang tu malu gini tapi mayat dak. Semayat dak tapi malu yang kira lah. Kecek pun guna bahasa Melayu, nak kecek benar-benar lucah, malu dia. Tapi semayat dia. Lepas tu, lagu mana orang lagu ni? Ini maknanya perlu banyak lagi lah dia kena buatnya. Nak ayatnya Islam ni hadirat, dia tidak melihat satu perkara. Seperti mana Islam tidak nak ayat kepada kita satu perkara, kita pun jangan nilai orang satu perkara. Tak boleh. Makna hak ni benda kita berbincang sebenarnya Islam nak mengajar kita cara berfikir, cara bertindak. Kita tengok orang nampak bagus mari semaya sama. Jangan kita tengok situ saja. Nak tengok juga lain. Dia mari semaya tak tinggal. Lepas tu kita kata dia baik, iyalah hak tu. Tapi apakah kita nak nilai orang tu baik situ saja? Tak kena lagu tu. Hak tu Nabi dah ajar.
Banyak lagi syu'bah lain, benda-benda lain yang perlu kita perhati. Dan kita sendiri kena beri perhatian atas diri kita. Aku ni jauh dah dari sudut mai jemaah. Patut Islam dah aku. Padahal kalau nak masuk surga kita tu dok lagi banyak. Nabi kata 70 lebih. Patut dengan ibu bapa lah kan. Cuba semok pula dengan ibu bapa. Dengan jiran lagu mana? Cuba semok dengan jiran. Dengan guru lagu mana? Dengan isteri lagu mana? Dengan anak lagu mana? Kalau semok gitu, Imam Ghazali kata kalau muhasabah lagu tu buat suruh lalu. Tapi kalau kita duduk tengok bab semai saja lega. Beres dah kita ni. Turun masjid pergi main haji mak bapak 2-3 jam kedai. Turun masjid pergi sakok. Bab kita kan ayat dah. Lega. Tu tak kena. Orang Islam tu sebab tu pentingnya muhasabah tu. Muhasabah ni nak kira, bukan nak kira hak molek saja. Nak kira hak tak buat lagi tu. Hak buat dah semaya buat dah. Puasa gini nak tahu apa ni, Mekah gini nak tahu. Hak lain. Tu tujuan muhasabah tu. Tu. Jadi hak ni Nabi nak ajar gitu. Janganlah kamu duduk tunggu buat malu saja. Lain. Hak lain. Jadi sifat malu yang gagal mengarah seseorang agar taat kepada titah perintah Allah dan meninggalkan larangannya bukan malu yang hakiki yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Kok Nabi kata malu tu dikira sebagai juz'um min syu'batun minal iman atau juz'um minal iman tu, ini malu yang hakiki, malu yang mempunyai potensi besar untuk meletakkan Tuhan dia tu di posisi muti', orang yang taat kepada Allah. Tu maksud. Ia lebih merupakan sifat lemah dan tidak bermaya. Ini kalau malu tetapi tidak menyebabkan jadi taat pada Allah, itu malu yang merupakan sifat lemah, bukan sifat gagah tu. Malu yang dikira sebagai sebahagian daripada iman ialah malu secara syar'i menurut kacamata syariat Islam, bukan malu urfi menurut adat dan budaya tertentu. Ini kena faham ni. Malu secara syar'i, malu secara urfi. Ni pun orang kena payah juga. Sebenarnya tidak payah, cuma beringat orang tu. Tapi kalau Ibnu Qayyim dia huraf rasa ni tak cara dah, marah lah dia kata dah. Malu secara syar'i, malu secara urfi. Dia gini, saya nak sebut gini saja. Malu secara syar'i, apa yang syariat suruh kita buat? Kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, boleh dia ayah kita rasa tak senang hati. Ayah kita buat sesuatu tak kena, bila kita nak tegur bercanggah syariat, kita pun jadi, kalau kita rayak ke dia, dia marah. Jadi kita lah ni berada dekat ada dilema antara menegakkan syariat dengan berhadapan dengan marah ayah kita, marah mak kita, marah masyarakat kita. Nak buat lagu mana? Itu persoalan. Hak ni syariat, hak ni uruf. Uruf ni hak orang buat biasa tapi bercanggah dengan syariat. Nak buat lagu mana? Secara umum kita kena utamakan syariat. Cuma pendekatan secara praktikal bila nak buat, tu kena belajar sirah Rasulullah lah. Lagu mana Rasulullah nak buat. Jangan jadi kita betul sebab dia. Tak boleh buruk lalu dah. Jadi orang tak ada faham pening orang. Tak ada langsung buah gaya hikmah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Tak ada langsung hak tu. Kau kata sodok, maka sodok belakang. Dia kata tunggu, tak kira tunggu, kena sodok. Sodok kena. Tengok dia tunggu gapo tu. Besar tu tunggu tu. Kenapa ingat sikit tunggu kecil tak apa. Ni tunggu besar ni. Bila tunggu besar ni apa ingat sikit dah. Yang patuh gigi berdosa tu dah. Jadi tak kira, tak boleh saja. Kadang-kadang kesal bila itu besar tu dia jadi raka tu paruk. Dia jadi berubah tu paruk. Sodok tak kena gaya. Kenapa ingat juga nak sodok-sodok. Sementara kita dak, memang kita nak buat rumah. Tunggu memang mengganggu. Kita nak sadar. Betul. Tapi kena tengok juga tunggu tu lama tu. Beratus tahun dah tunggu tu. Nak sadar tak terkalu tak boleh. Kena tengok juga keadaan tu. Lepas tu tak boleh nak buat rumah. Buat lain dulu. Hak tu biar tengok lah. Kita racun sikit-sikit. Tunggu. Sebab tunggu tu, tunggu jangan dia hidup tu. Kalau kita lelak dia ceding tu, tak boleh lelak. Jadi cara pendekatan tu perlu bijaksana. Payah tu. Payah tu hadiah. Jadi apa yang jadi malu secara syar'i tidak menghalang untuk kita, bila ada malu secara syar'i walaupun kita tak buat lagi benda tu, tetapi benda tu tidak hilang dari kita, ada. Dia nyala tu benda tu, dia tidak mati.
Malu secara urfi, ada juga kadang-kadang malu secara urfi dia tidak bercanggah dengan syariat. Tak apa. Kita kiranya hak salahnya kalau urfi yang bercanggah dengan syariat. Hak tu tak boleh. Tengoklah. Tapi setengah-setengah orang tu dia sanggup ke tepi ke terus nak. Bila apa? Nak jaga urfi. Nak jaga urf. Hak tu tak boleh juga. Jadi benda ni payah je. Sebab itulah benda-benda gini dia tak sesuai dengan makhluk hak tidak orang. Dia makhluk hak nama manusia sesuai agama. Sebab apa? Sebab dia ada akal, boleh fikir, boleh buat pertimbangan dan sebagainya. Makhluk lain tak boleh. Makhluk lain tak boleh. Ni berkenaan dengan kenyataan. Jadi ni Hafiz Ibn Qayyim ni panjang, kita boleh sebut semula hadirat. Jadi Hafiz Ibn Qayyim di dalam kitab dia Madarijus Salikin membahagikan malu ni kepada 10 bahagian. Ini insya-Allah kita akan sebut secara ringkas lah. Dia adalah kitab asal Madarijus Salikin. Kalau kita rujuk, panjang dia bahas. Waktu tu Maulana tu peringkah dia tu, kita habis sikit lah. Peringkah pula. Waktu jadi panjang. Kok asal dia panjang dia tak. Betul kita baca tengok kata parut Ibn Qayyim dia hurang juga 10 juga. Kita ambil rekam lah. Hayaul Jinayah. Malu nak benda salah. Tu faham lagu mana tu. No, tapi dia ada huraian dia pula lah. Insya-Allah ni kita bincang semula dia. Mana molek juga kita tahu ni. Maknanya malu ni banyak kategori dia pula. Ni hadis Nabi ni setengah ulama senarakan dalam hadis Nabi ni hadis Nabi yang kita bincang ni ulama senarakan dalam dia panggil hadis jami' dan mani'. Jami' dan mani' ni kata-kata ringkas tetapi makna dia besar. Makna dia ruah. Sikit je. Tapi bila ulama panjang pula situ. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah ni kita bincang semula. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.